Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. وَصَحَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan nikmat yang terbesar diberikan kepada kita hidup, di mana hidup itu kita mengetahui untuk mentajalikan Dia yang Maha Hidup, dan kita tidak ada merasakan hidup itu kepunyaan kita, dan kita sentiasa hendak memulangkan kehidupan yang diberikan kepada kita, kita memulangkan kepada Allah kembali. Kerana kita tahu bila hidup itu kita gunakan untuk kepentingan diri kita, maka kita telah berada di dalam kerugian. Dari itu apabila Allah memberikan kita hidup, maka kita serahkan kembali hidup itu kepada Allah. Kerana hala tujuan sebenar adalah untuk mentajalikan hidup kita ini bukan untuk kepunyaan, bukan untuk merasakan kita mendapatkan balasan, tetapi hala tujuan sebenar dinding tauhid zatnya adalah memulangkan balik hingga tidak ada diri kita. Pulangkan balik hidup itu tadi, dan jangan sekali-kali merasa ada rasa hidup itu. Itulah yang sebenar-benar dikatakan tadi kesyukuran, yang dinamakan tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah tu tadi sendiri menunjukkan, Alhamdulillah itu menunjukkan bahawa kita telah memulangkan, tak ada diri kita, yang memuji Dia itu adalah dirinya sendiri. Jadi itu makna Alhamdulillah. Itu sampai kepada kita betul-betul pada dinding tauhid yang sebenar-benar, barulah kita akan yang dikatakan dapat kemanisan yang benar-benar, yang Rasulullah maksudkan, iaitu yang manis tiada pahit, orang yang benar-benar mengesakan Allah. Kalau kita tidak duduk dalam pelajaran kefahaman ini, kita akan seolah-olah merasa kita yang menafikan segala yang ada. Tapi sebenarnya dialah yang menafikan sendiri. Tak ada semuanya, yang adanya barulah betul. Kalau kita sebut la ilaha illallah, masih kita rasa kita yang sebut, maka itu dusta. Sebab dia hanya sekadar perkataan, dia tidak sampai. Tapi kalau kita menafikan betul-betul tidak ada kita, hilang semua, baru sebutan itu sampai bahawa dialah yang menyebutkan tadi. Tak ada yang mengenali Allah, yang arif tentang Allah, melainkan Allah. Jadi bila kita duduk di situ, barulah kita akan rasakan kemanisan, dan kemanisan tu nanti barulah kita tahu selepas kita membuang segala yang ada dalam kedirian kita. Contohnya apabila kita melakukan solat itu sendiri adalah satu sambungan untuk kita mendapatkan kembali untuk tidak ada merasa diri. Baru solat. Tapi bila kita solat, kita merasakan ada diri, dia tidak wusul, dia tidak tersambung. Malahan kita merasa kita menyembah pada Dia dalam solat tu tadi. Ada di depan ke, ada di tepi ke, kerana dia tak boleh begitu. Kalau begitu maknanya itu bukan solat. Itu maknanya kita tak faham apa erti solat. Solat tu sendiri kena faham itu. Solat tu sendiri kita kena, solat tu sendiri tak ada
Tak ada merasa ada kedirian itu. Nanti kalau orang kata tu, tadi aku tengok engkau berdiri, itu berdiri sifat jalal Allah. Rukuk sifat qahar, ada sifat jamal sujud, sifat kamal kesempurnaan. Jadi semua dah tak ada, pakaian kita dah tak ada sebenarnya. Kalau dah solat dah je, kita berdiri tu kita dah tak ada dah. Semuanya sifat-sifat ni. Bila kita kat situ nama khusyuk di situ. Di situ nama khusyuk wa tawaduk. Sedap solat tu tadi. Solat tu jadi sedap. Dia tak ada tekanan dia. Sebab kat dalam tu dah hidup. Dia aja yang menyembah diri dia. Dia menyembah diri dia. Menggunakan tadi sifat-sifat saya masuk tadi. Sifatnya menyembah pada zatnya. Yang kita nampak bentuk yang bergerak bukan bentuk kita ni, sebenarnya af'alnya. Dan nama kita tak ada, melainkan nama dia. Semuanya. Jadi alif lam lam, alif kaf ba ra. Kesempurnaan sifat qahar dia, sifat jalal dia, sifat jamal. Akbar tadi. Jadi keempat-empat kita angkat tadi, keempat tu Allahu Akbar habis dah. Ataupun kalau orang dah terbiasa, dia dah terbawa-bawa khusyuk dia tadi, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. So, solat dia berhasil, di luar solat pun dia tak membuat juga keji, dan dia tetap keji tu maknanya ingat diri dia tak ada dah. Keji munkar tu maknanya ingat dia tak ada dah. Dia terbawa-bawa sebab betulnya solat dia tadi terbawa di luar solat hingga dipanggil daimun. Solatan dah bukan makna solatan daimun tu si Haji kata solat daimun tak payah lagi solat ni lah, kita dah on 24 jam. Bukan, yang ni jalan terus, dan itu pun dah memang on. Dia on aja. Pasal dia dah faham apa erti solat. Apa erti solat tadi? Menyambung, tak ada di diri. Bila dia dah selalu solat, sentiasa tak ada terbawa-bawa. Tapi ini yang jadi sekarang ni menjadi perbalahan. Jadi tadi pertikaian. Bila kita menceritakan yang hak ni tadi, dikatakan kita ni membawa sesuatu yang baru. Padahal ni benda bukan benda baru. Ini benda awalu wal akhiru wal awalu. Dia tu awal, dia tu akhir. Wal batin wal zahiru wal batin. Zahir pun dia, batin pun. Jadi tak ada kita apa, tak ada. Balik pada konsep la ilaha illallah. Balik konteks maknanya kul huwallahu ahad. Ini apanya yang dikata ni ajaran baru? Ini memang dah, ini yang dibawa oleh Rasulullah. Cuma kita dah terlampau memikirkan, seolah-olah kita rasa macam kita dah banyak buat amalan-amalan, kita dah banyak beribadah. Tapi kalau kita sebenarnya dah faham kan, duduk kat sini, kita dah tahu dah. Kita malas sampai dah hampir 15 tahun dah dapat kita malas nak memikirkan apa amalan kita buat dah. Tadi kejap pun malas kita nak ingat, benci dah. Sebab itu musuh kita. Bila kita dah buat tu, kita tahu dia yang buat, bukan kita. Apa yang kita nak ingat? Kan? Itu tadi. Jadi itulah amalan soleh yang diterima Allah. Itu yang dikata fal ya'mal amalan soleh. Dia tak mahu lagi mensekutukan Allah dalam dia buat tu. Dia rasa dia buat juga, tapi dia mentajalikan ataupun dia apa yang Allah Ta'ala skrip suruh buat tu, dia maknanya dia bersyukur dapat melakukan skrip yang Allah Ta'ala. Contoh ibadah, solat, puasa tu semua, bukan dia minta apa nak balas ya Allah malam ni. Itu kacau tu. Bukan saya cakap tu tak betul. Itu masih lagi jiwa dia masih lagi tidak tenteram.
Sebab dia masih lagi tak tahu hala tuju sebenar, tujuan Allah bagi hidup. Para sahabat Rasulullah dah ajar semua dah. Jadi bila sebut apa ni ganjaran ke syurga, dia nampak wajah Allah, dia tak nampak. Kita tak jelaskan ni lagi. Bila kita sebut apa ganjaran syurga, kita nampak bayang-bayangkan syurga. Wajah Allah kita tak bayang, ridha Allah kita tak bayang, kan? Itulah proses maknanya. Diri kita ni sentiasa berada di dalam kerugian. Duduk tak? Pernah datang sini kan? First time. Oh, dapat jadi kan? Tadi sudah ada surah tadi. Oh ya, tadi surah. Siapa ada? Wan. Dia kata apa? Kata ke atas ni. Jadi begitulah kehidupan kita ini. Kita tengok, kita nak kelang kabut, kesuru kilir. Kelang kabut tu macam mana tu? Kelang kabut kita ni dalam keadaan apa? Keluh kesah ke? Kelang kabut kita tenang ke? Kelang kabut kita ni ke mana hala tuju dia? Hala tuju tu tadi. Saya tengok kan, bila kita buat sesuatu, dalaman kita ni kita tidak utamakan. Sebab kita memandang apa housing ni, apa luar ni, mana kalau handphone ni luar kan kita pandang, tapi kita tak pandang isi dalam. Sebab isi dalam tu paling mustahak. Kalau tidak kelang kabut lagi kita mengutamakan di luar. Sebab manusia kebanyakan memang dia suka pandang di luar. Kita jangan tertipu. Kita kena pandang di dalam diri kita. Maka tu Allah selalu ingatkan kita, wa fi anfusikum fala tuzakku. Tengok di dalam, adakah kau dah dapat ke belum? Apa ni yang nak dapat tu? Kalau kau tak dapat, kau akan kelang kabut, hulu gila. Kau mengejar benda apa pun tak tahu. Kau tak, hidup tu kau tak tahu nak kejar apa. Ganjaran ni, upah ni, ini gini. Kesenangan ni. Kau tak tahu lagi apa sebenar yang ada tuju Allah Ta'ala bagi hidup. Engkau tu sebenarnya untuk apa? Bukan engkau untuk aku bagi hidup, untuk ambil yang lain. Itu semua dah memang hak engkau, Allah Ta'ala kata. Berapa kali saya ulang dalam hadis Qudsi kan, Allah Ta'ala kata, oh ya Bani Adam, aku jadikan semua ni untuk mengabdikan kepada engkau. Matahari, bulan, bintang, bumi, apa semua, angin, udara, semua mengabdi untuk aku bagi. Tapi engkau tu untuk aku. Tapi kita ni tak tahu mengapa kita tak dengan Allah. Mengapa sesuatu yang dah Allah bagi semua tu untuk kita mengabdi pada kita punya banyak, mengapa kita lupakan yang hingga kita tak nampak kesedapan tu, keasyikan tu lebih enak dengan Allah? Mengapa kita tidak duduk dalam diri kita ni bahawasanya engkau tu lebih mustahak ya Allah daripada yang lain? Kalau itu dalam diri kita tak kata Allah engkau yang lebih mustahak daripada segala syurga neraka, apa semua isi-isinya, engkau tu lebih mustahak. Sebab Allah dah kata semua ni tadi aku ciptakan untuk mengabdi pada engkau. Tapi mengapa kita tak mengatakan kepada Allah engkau lebih mustahak ya Allah? Kalau kita faham, engkau lebih mustahak ya Allah, ajar diri kita apa pun ya Allah, kemanisan dengan engkau tu ya. Latih diri kita supaya sentiasa sebelum nanti dipaksa. Apa datang pemaksa tu tadi? Syakaratul maut. Kau terpaksa tinggal yang kau cinta tadi, dunia ke apa benda yang kau siapa saja, anak ke apa, almalu albanu, atau benda ke, anak bina, asri, suami ke apa benda yang kau sayang tu tadi, dia akan kau cabut terpaksa. Baru kau nanti terkejut nanti, ya Allah, aku dah tak ada anak aku ni, apa, isteri aku ini, ibu aku, atau siapa sahabat-sahabat aku.
Baru kita tahu. Tapi kalau kita dah dapat, kita dah mati sebelum kita dah bersedia untuk selamat tinggal. Kenapa kita ucapkan selamat tinggal? Sebab kita dah tahu bukan kita yang boleh menjaga isteri, anak kita, ibu bapa kita. Kita tahu bila kita dah Allah perkenalkan, kita dah kenal Allah, bahawa kita ni tidak ada, bahawa Allah yang boleh uruskan kita. Jadi bukan lagi kita hidup ni untuk mengungkit, nak menghitung kepada Allah, apa kau nak bagi dalam hidup aku ni, ganjaran apa kau nak bagi Allah. Kita dah jadi biadab. Kita dah jadi macam kalau kita kata dengan Allah, ya Allah, apa balasan kau nak bagi aku? Oh, itu biadab. Sebab itu menunjukkan kita tak kenal Allah. Tidak. Kalau mengamak bapak tu, mana kau tengking lah. Kau tengking mak kau lah tu. Tu istilah, saya punya istilah lah. Maknanya kalau kita ni membangkang, kita kata, ya Allah kau nak bagi apa, macam kita tengking mak kita lah. Murka Allah macam tu sekali. Tu kita membangkang. Sebab kita dah faham, Allah dah bagi kita faham, hidup ini bukan kepunyaan kita. Hidup ni Allah nak tajalikan. Dia yang tahu apa posisi masing-masing. Bila dia yang susun posisi masing-masing, itulah sebenarnya yang kita nak faham. Itu yang kita nak duduk. Bila kita dah duduk situ, Allah aja, irji'i ila rabbiki, dengan Allah, kita nak ke balasan yang lain? Kat syurga tu siapa punya? Segala nikmat siapa punya? Tapi kalau kita dah dapat segala nikmat tu, kita dah dapat dia punya tu, sampai tak kita? Sampailah. Jadi orang yang nak mencapai tu, dia kata tunggu mati baru dia boleh sampai jumpa Allah. Dah mati baru boleh tertipu. Masa ni lah kita nak kena kenal diri, kenal Allah. Bila kita kenal diri, kat dunia lagi kita kena kenal, bukan mak kata mati. Orang kuat-kuat ibadah, banyak-banyak ibadah supaya nanti amalan kita akan membantu kita di dalam kubur. Saya dengar kadang-kadang, ya Allah, betul ke ni? Nabi bagi tahu tidak ada seseorang masuk surga dengan amalan perbuatan baik dia. Aku sendiri pun, sahabat sama, kau bersama, aku bersama, kata Rasulullah. Habis apa yang menyebab boleh masuk? Rahmat Allah. Ini hadis ni bukan hadis yang hadis sahih. Supaya Nabi ajar kita supaya betul-betul ikhlas. Tapi kalau engkau masih lagi beribadah, masih lagi engkau harapkan dia akan membantu engkau amalan, itu bukan engkau yang buat. Itu amalan-amalan yang kau buat. Boleh puasa, boleh pergi haji tiap-tiap tahun, boleh umrah tiap-tiap bulan, boleh puasa Senin Khamis. Itu semua kudrat dan iradat Allah. Engkau hanya mentajalikan. Mengapa engkau rasa ada diri engkau, maka ada diri engkau, engkau nak minta balas lah. Itu yang saya cakap tadi. Bukan benda tu tak ada. Surga neraka tu semua ada. Seksa kubur semua ada. Tapi ini kita, Rasulullah nak bagi kita selamat. Yang selamat tenang tu hanya dengan Allah. Kena latihan kat dunia lagi, engkau selalu dengan Allah. Tapi bila kat dunia engkau tak dapat, kelang kabut kau kemana, umur kau berapa, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, kelang kabut ke mana Allah tu kau tak faham. Kesiannya tadi, huru hara diri kau, aku tengok kau masih lagi tak dapat Allahnya tadi. Masih lagi, kenapa tak dapat Allah Ta'ala? Engkau masih lagi mengharapkan ganjaran. Sampai bilanya engkau begitu nanti? Sampai sakaratul maut datang nanti baru kau menyesal. Ya Allah, tolong hidupkan aku balik. Aku dah nampak dah amalan soleh tu macam mana. Selama ni aku ingat aku buat kat dunia ni amalan soleh. Rupanya aku mengungkit-ungkit nakkan balasan. Sedangkan amal soleh itu mesti kenal Allah, beriman dulu, amanu dulu. Jadi tak sanggup lah. Maknanya kalau kita sendirilah dah Allah Ta'ala bagi faham,
Kesian tak kita tengok yang lain manusia ni. Kalau saya tak tahan. Saya tak tahan. Saya kena cakap, tak apalah orang nak marah saya, marahlah. Dia nak kata saya macam mana lah. Si Haji kata ni amalan kita tak boleh tolong kita dalam kubur ni. Terserah. Saya tak cakap gitu. Cuma saya cakap betul-betul lah dengan Allah. Kalau kau betul-betul dah kenal diri, kenal Allah, kau tak akan bersandar kepada amalan kau. Nabi sendiri dah bagi tahu. Ini kau pakai mana punya, aku pun tak faham lah. Dalam ayat Quran pun kata innal lazina amanu wa amilus solihah. Mesti beriman, kenal diri, kenal Allah dulu baru lakukan amal soleh. Lepas amal soleh baru kanat lahum jannah. Step nombor 3 baru jannah. Tapi engkau ni tak lepas lagi amanu, tak kenal Allah lagi, tak kenal diri betul-betul lagi. Engkau masih lagi meraba-raba, mengagak-ngagak Allah Ta'ala tu. Was-was dengan Allah lagi. Masih engkau ingat Allah tu nanti ke alam sana baru kita bertemu Allah. Pertemuan dengan Allah tu nanti lepas kita di pada mahsyar, nanti kita semua akan bertemu dengan Allah. Ya Allah. Man kana yarju liqa rabbi falyamal. Barang siapa ingin pertemuan dengan aku, kata Allah, falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadat. Pasti orang yang bila dia betul-betul nakkan kepada Allah, dilakukan amal soleh, tidak mensekutukan Allah, tidak harapkan balasan apa-apa, betul demi Allah, dan dia lakukan tu tadi, berdiri, rukuk tu semua bukan dia, Allah. Dapat tak dia Allah? Dapat tak? Dapat. Yakin tak dia bukan dia sebenarnya yang hidup ni, hanya Allah? Bila engkau nak ganjaran, maknanya engkau dah terkeluar, engkau rasa ada di diri. Rasulullah tak bagi itu. Pasal Rasulullah ajarkan dulu 13 tahun ni tauhid dengan sahabat-sahabat. Belum lagi datang waktu tu solat, puasa, zakat. Rasulullah disuruh ajar oleh itu Rasulullah 13 tahun. Kalau kita hari-hari kena, hari-hari kita kena pakai benda tu, kita tak cukup lagi tauhid. Masih ada diri kita lagi. Tauhid ni menghilangkan diri yang ada hanya Allah. Tapi kita rasa enteng, kita hanya sebut. Ya, tersilap besar kita ni. Kita tak jumpa lagi yang mana dikatakan orang yang Allah Ta'ala kata setiap zaman, Rasulullah kata akan ada pembimbing-pembimbing rohani yang bawa kenal kepada Allah. Siapa yang tak dia ketemui, dia matinya seperti kafir jahiliyah wa na'udzubillah min dzalik. Jadi apa kita nak jawab nanti bila kita dah maknanya dah sakaratul maut, dah masuk alam barzakh. Salam. Duduk. Apabila kita nanti disoal di alam barzakh nanti, di alam pemisah antara dunia dan akhirat, permulaan akhirat, di alam barzakh. Apakah kita ni boleh jawab? Kita boleh jawab, confident tak? Kan kalau ditanyakan kepada kita, siapakah Tuhan kamu? Man Rabbu? Kita boleh ke jawab Allah? Betul ke tu? Salah. Dia jawapan dia bukan Allah. Jawapan sebenarnya kita tak kenal lah. Tapi kalau dia tu tadi tak datang, maknanya kita dah kenal. Di dunia lagi kita dah faham. Kita dah memberesi, maknanya di dunia lagi kita dah cari. Jadi tak payah lagi soal. Ke siapa-siapa nak dalam kubur kena soal? Nak ke? Tak nak. Siapa? Kalau bodoh lah yang kata nak soal. Kan? Cukup buang masa dia lah duduk dalam gelap-gelap tu. Azab dia kan. Nak kena soal pula lagi. Satu hari berapa lama tu dalam kubur tu? Dunia punya umur. Mungkin boleh 1000 tahun atau 500 tahun. Satu hari kita duduk dalam kubur. Alam barzakh tu punya lama tu. 60 tahun pun rasa berat, jauh sangat dah. Tak? Boleh tahan ke? Jadi Rasulullah tidak utus membawa berita gembira. Berita gembira, mubasirah wa nazirah, disampaikan supaya kita bila masuk dalam kubur kita tetap tenang.
Apa jalan dia? Mesti kenal dia mencipta alam barzah, alam semua dia. Jadi kau dah biasa kenal diri, kenal Allah, kat mana kau fa'ina ma tu'alu sama wajah, di mana pun kau dengan Allah. Kau lihat ke, kau duduk, kau rasakan Allah tak ada diri kau dah. Jadi dimasukkan alam barzah, ngeri macam mana pun kita dah terbiasa. Allah juga kita cari. Dan kita kenal dia, kita tak mau seru yang lain lah. Masalahnya kita tak kenal dia. Bagaimana kita? Lepas tu kita ungkit pula nak balasan tu, nak balasan ni. Itu yang kena dalam kubur tu. Kau hitung sekarang aku hitung pula. Jadi gitu, Rasulullah tu nak memudahkan kita. Allah pun sayang kita, dia tak nak. Dia nak kita masuk kat mana-mana pun tetap selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu doa yang paling ampuh dalam Quran, doa Allah Ta'ala aja. Doa sapu jagat sekalian alamnya doa itu. Tapi kita anggap enteng, kita tak faham. Itu daripada Allah. Dia nak selamatkan manusia, dia suruh manusia fahami apa yang aku suruh baca tadi. Tak apa, kita dalam doa kita baca tu pun cukup. Sebab apa? Di dalam tu komplit. Minta ketika di dunia lagi kita dengan Allah, dan juga di akhirat pun dengan Allah. Bukan kat dunia kita dengan berkira-kira dengan tu. Itu kena faham kau. Tu. Lepas tu kita tengok pula, bila kita dah kata tadi kita minta keselamatan di dunia dan juga akhirat Allah aja. Lepas tu dah fakina azabannar, apa tu? Minta jauhkan daripada azab. Kalau penafsiran kata azab neraka lah. Tapi sebenarnya pengakuan diri itu azab. Kan kita dah dibagi tahu kan. Makna pengakuan ada diri je, wujud diri je, itulah azab. Jadi jauhkan ada sifat nak merasa ada di, maknanya fakina azabannar tu. Baru kita tahu hidup kita ni sebenar-benarnya adalah dia, bukan kita. Hingga boleh dibagi tahu bahawa kita ni maknanya dia lah. Hidup kita ni dia lah. Nanti orang tak faham kan, si Haji mengaku Tuhan dah ni. Bukan mengaku Tuhan. Kita ni tak pernah ada. Janganlah angan-angan lah kau kata ada. Sebab ni Allah nak bagi faham. Dia kata engkau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku tiada lain lah illa melainkan aku yang jadikan hidup. Ada tak kita nampak? Kalau dah macam ni kita faham, Allah bagi faham. Adakah nampak yang lain ni hidup? Ada tak? Cuba surah Ali Imran tu buka. Nombor 1. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu. Siapa dia kata? Allah, aku. Tak ada lah yang lain. Melainkan aku. Dia kata aku juga. Ketiga pun yang hidup pun aku. Kita kena, jangan baca aja Quran tu. Selalu tanya Allah, selalu kita akan dapat nur tu nanti kita baca Quran dengan nur. Bukan kita baca Quran tu dengan kita nampak huruf. Allah suluh dengan nur tu, kita akan faham. Kita bukan pandai, tapi kita minta pada Allah. Allah yang tahu menjelaskan, kerana itu kalimat dia. Manusia tak boleh menjelaskan kalimat Allah. Hanya agak-agak je. Bila orang tu dia dah jadi ahli Allah, dia dah tenggelam, dia akan yakin. Tak ada. Belajar, terus latih. Banyak kali kalau kita dah dapat, tak apa. Yang penting kita yakin, kita buat untuk kita dulu. Kita proses untuk diri kita. Tu. Yang lain-lain tak apa. Yang orang lain biar. Kita kena buat kita dulu. Sungguh-sungguh kita memerangi hawa nafsu yang penuh dengan syahwat ni tadi.
Menangislah di hadapan Allah, kerana kita masih lagi dibelenggu, masih lagi beban kita, iaitu beban hawa nafsu kita masih lagi tak dapat kita nak perangi betul-betul lagi. Banyak benda yang kita nak kena. Tak apalah, bagus. Kita tahu hala tuju sebenar. Daripada kita beramal minta ganjaran, sampai bila kita tak dapat jalan sebenar nak menuju kepada Allah tu bukan ada di depan kita nak tuju, bukan ada di atas kita nak naik ke atas, bukan dia di kanan, bukan di kiri, bukan di belakang, bukan di tengah, bukan di mana-mana. Tak boleh seumpamakan dia ada di mana. Tapi dia ada pada orang yang dibagi kenal oleh Allah. Apa tanda orang dibagi kenal oleh Allah? Dia sibuk memberesi diri dia, mengenal di wafi'am. Dia sibuk mengenal diri dia, sehingga lupa nak ambil hal orang. Sibuk dengan perlawanan dia dengan sampai dia dah tahu rupanya diri dia tak ada, tubuh dia tak ada, hati dia tak ada, nyawa dia tak ada, roh dia tak ada, yang ada hanya Allah. Jadi bergerak tu semua yang nampak sebenarnya semuanya sebenar satu, esa dia sebab. Semua yang kita nampak berjuta-juta makhluk ni semua atas satu tujuan juga, iaitu tak ada menunjukkan dua. Tapi kalau kita tak duduk mengenal diri, mengenal Allah, saya nak cakap payahlah. Masih lagi nak duduk cara tadika lagi, nak ganjaran, nak upah lagi. Kita tak akan jumpa jalan sebenar. Kesian. Sedihlah saya ni. Allah tu maknanya merendah diri, nak memperkenalkan diri dia tu, dia rendahkan diri. Macam-macam cara Allah buat keumpamaan. Nanti kalau nanti di dalam syurga, kalau dah dapat nikmat, nanti cukup tak? Cukup? Tak cukup. Tak cukup, ngapa minta syurga? Allahumma inna as'aluka ridhaka, ridha diterima kita. Diterima kita tu macam mana? Kita kenal, dia bagi kenal. Dia ridha, kita pun ridha. Kita ridha apa yang dia nak buat pada kita, baik ke buruk ke, kita itu ridha. Baru dia mardi. Jadi kita ni tadi bila baik boleh ridha, bila kena yang berlawanan mula kita. Itu bukan ridha namanya. Ridha ni apa saja baik buruk yang dia telah setkan pada kita kan lain dia punya orang kata, kita punya tengok pemerhati tu dengan orang yang tak kenal diri, dengan dia tak kenal Allah. Dia punya meter tengok tu tadi adalah ganjaran. Silapnya. Lepas tu dia biarkan lama-lama sampai sakaratul maut. Dia kata nanti. Bila dia nak kenal Allah tadi. Kan ada tuju kita kena nafi, kenali. Nafi. La ilaha illallah. Semua Nabi, daripada Nabi Adam sampai Rasulullah, semua bawa la ilaha illallah. Tak ada rasa diri. Muhammad aku tak ada. Muhammad tak ada, yang ada hanya Ahmad. Ahmad tak ada. Ahad. Itu yang ada sebenarnya, Ahad. Dia nafi. Tak nak pakai diri dia. Tak pakai gelaran Rasulullah ke apa, Mustafa ke apa, tak kisah. Yang penting kita mengesakan Allah. Sama-sama mengesakan Allah, kata Nabi. Sama-sama. Tak ada lain. Nabi bawa tu semua. Wali Allah dia sambung lagi. Tinggal lagi tak ada Nabi dia, tapi dia menyambung juga. Tetap dia bawa lah. Jadi kita ni beruntung sebab kita tengok keliling kita masih lagi berhayal dengan upah ganjaran. Seolah-olah dia masuk dalam kubur nanti upah tu yang akan menolong dia. Salah tak sandaran tu?
Nabi ajar kenal Allah dulu, tauhid. Saya pun tak faham dia. Dia orang ambil ni dulu. Dia tidak ambil yang Nabi ajar dulu, iaitu kenal Allah. Kenal Allah. Bukan saya cakap tak betul. Oh, saya kata Quran ni tak boleh menolong. Padahal hadis ada mengatakan Quran ni akan menolong pembaca dia. Kau dengar habis lah hadis tu. Itu hadis tu satu je yang Nabi kan. Dia hadis berkenaan Quran ni ada banyak. Itu kau baca satu Quran tu kau baca, dia akan menolong kau di dalam barzah. Ya, dia akan jadi teman, betul? Hadis kan? Ada hadis satu lagi dia pula, kau baca tak? Quran akan melaknat orang yang membaca tak mengamalkan. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah lah maksudnya. Kau nak jawab mana satu hadis lagi? Bukan aku nak bagi celaru, tapi cuba kau renung-renungkan. Kenapa? Quran tu tadi yang kau baca tu tadi kau tak faham. Sebab kau tak kenal diri, tak kenal Allah, mana kau faham? Bila kau tak faham, kau jadikan macam dia tu satu berhala. Minta maaf saya cakap. Sebab engkau bersandar pada Quran, bukan maksud tujuan Quran tu saya cakap tadi. Kau menyembah pada ayat, bukan menyembah kepada siapa Tuan punya Jangan salah faham, nanti si saja kata Quran ni berhala pula dah. Kau edit pula. Aku cakap bukan makna dia. Engkau jangan letakkan Quran tu sebagai sembah engkau. Sembah engkau ke situ, sembah engkau tu kepada yang siapa jadikan, dan maksud tujuan ayat tu. Sekarang ni orang berlomba-lomba untuk membaca. Apa makna tadarus? Maknanya tadarus apa? Kita tadarus pun kurang faham kita ni. Tadarus apa? Saya tanya sendiri langsung pada Allah. Ya Allah, tadarus apa ya Allah? Itu Rasulullah buat. Dia dengan Jibril. Dia mengulang-ulangkan maqam dia. Mampu kita nak tadarus? Style Rasulullah? Memang tak mampulah kita. Setiap dia datang tu ayat tu, dia ulang tu, dia masukkan maqam balik tu. Maqam dia balik, rasa-rasa tu tadi. Tu. Kita tadarus kelang kabut dengan tu, nak banyak, nak cepat habis. Biar kerja tak sampai 30 Ramadan kita dah habis, boleh cepat raya. Minta maaf, bukan bumi sini. Bumi tempat lain. Tu. Jadi perhatikan, janganlah kita duk takut lama lah. 20 tahun dah, 15 tahun, 25 tahun baca Quran, tu style dia. Tu. Cuba baca satu ayat, seorang tukang kupas. Ni kita berapa? Itu lebih disukai oleh Allah. Kau berbuat tu untuk orang suka ke Allah suka? Kan kita berbuat tu dari doa. Pastikan kita buat tu ridha Allah kita. Tapi dah terbiasa. Kalau buat macam tu, dia ni lain macam lah masjid ni. Baca satu ayat, dia tafsir, dia kupas dulu. Bila nak habis dia jadi pelik pula lah nanti. Tak apalah. Biarkan kita, kalau kita biarkan nanti kita tertipu aja. Baca je. Siapa yang maknanya baca Quran banyak, siapa yang suara dia sedap dapat piala, siapa yang amal Quran kena penjara. Tu. Macam kita kenalah. Kita kena baling batu, kena apa, sebab kita amalkan Quran. Yang baca tu dapat piala sebab suara lah dengan apa semualah. Kan? Tu kata nanti akan datang Al-Quran ni hanya tinggal tulisan. Faham tak apa makna ni? Rasulullah bagi tahu. Akan datang nanti Al-Quran ni tinggal tulisan saja. Bukan tak ada orang baca, banyak orang baca tapi tak faham. Itu maksudnya tulisan. Itu tadi, jadi kita bukan nak menceritakan tentang apa ni aib-aib, tapi kita nak ceritakan sudah-sudah tu lah, jangan jadi bodoh lah. Allah tu suruh tatafakkarun. Tatafakkarun tu bertambah hari bertambah bijak, bukan baca je. Kau baca je bijak apa kau tu? Baca sikit kau ulang. Kau cari orang sedek pandai. Ni kupasan kau macam mana?
Ini kau rasa macam mana tadi? Ini kau rasa macam ni. Kau dengan Allah macam mana kau rasa ayat ni? Dalam kita tadarus ada 15 orang, 15 orang keluarkan apa? Dia punya. Aku bahagian ahli arkitek. Ayat ni berkenaan dengan Yasin wal Quranil Hakim. Demi Quran yang aku punya ni yang Indonesia, aku arkitek, aku keluarkan begini tafsiran aku. Aku punya apa? Bedah siasat. Engkau bahagian apa? Pertanian. Bagaimana bedah siasat kau? Itu tadarus. Terus lepas balik tu amalkan. Itu baru betul. Ada nampak orang buat macam tu? Si Ajis ni pelik dah. Nanti saya pula kena. Tapi itulah saya nak bagi tahu tadarus tadi tu. Kita dah terbiasa bila tadarus kita dengar dia baca aja. Kita tak pernah duduk situasi bahawa tadarus ni dia berbincang macam mana nak olahkan ayat ni. Ramai-ramai yang ada kebetulan. Tu. Rasulullah dengan Jibril gitu. Tak. Apa ni, Roh Kudus, kesucian tu datang memecahkan lagi makna-makna yang kita tadarus, yang kita baca ramai-ramai tu pada seseorang yang ada tu. Allah bagi. Berhenti kejap aku ni, berhenti kejap ayat ni. Maksud dia ni, aku dapat macam ni lah. Bagus lah. Kita kongsi. Lepas tu dia baca lah, dia pula dapat, aku dapat rasa ni, gini lah. Allah Ta'ala kata ke ayat ni. Pasal makna ayat ni gini. Ini kita daripada 20 tahun baca je, tak pernah nak baca tafsir. Mana nak? Ini peluang bila ramai-ramai, itulah. Jadi Allah bagi lebih tu, maknanya kita berkongsi-kongsi. Dia ni pertanian dapat lain cara dia ni arkitek lain, dia ni ahli nelayan dapat lain dia. Jadi kita terasa Quran tu wa nunazzilu minal Quran syifa wa rahmatun, betul-betul rahmat dia pula. Bila saya kadang baca Quran 2-3 apa je, 2-3 ayat dia saya baca. Lepas tu saya tak tahan lah. Terus saya ambil, saya tulis. Saya ulang-ulang balik. Ulang-ulang balik. Minta Allah Ta'ala bagi rasa. Serup datang nur dia. Dapat. Saya dapat rasa. Kat sini tenggelam Nabi ni tadi gini. Gini. Pap dia bawa saya masuk. Saya tu berada dalam kapal Nabi Nuh. Kalau kau dah baca je, bila kau nak masuk dalam kapal tu? Nabi Nuh kan? Allah suruh tatafakkarun, memikirkan sampai kau yakin kisah tu kau dah berada di situ. Tu tadi bau seronok kita tu dengan Allah. Kisah-kisah yang Allah ceritakan tadi adalah kisah-kisah Allah. Tak ada lain, semua kisah Allah. Dan engkau diulang-ulangkan tadi, kisah-kisah tu berlaku pada diri kau tadi. Tapi kalau kau tak makamkan dia, tak rasakan, kau tak dapatlah rasa kisah tu tadi. Kau rasa macam baca kat situ je lah. Padahal hala tuju Quran tu bukan gitu. Dia nak kita amaliahkan dalam kehidupan, baru dapat rasa tu tadi. Jauh-jauh kita ni banyak, kita maknanya marah orang. Saya cakap macam ni memang orang marah saya. Tapi saya bukan saya bercakap bukan kepentingan siapa-siapa. Saya bercakap ni sebab dasar kasih saya nakkan tadi kesucian ni tadi. Saya tak nak tertipu, maknanya kita innal insana lafil, sungguh manusia dalam kerugian. Maknanya kena tipu. Manusia banyak kena tipu, Allah Ta'ala kata. Asal nama manusia banyak kena tipu. Cuba hilangkan manusia tu tadi. Terus kepada wal asr. Sentiasa mengesakan
saat, saya dah cakap tadi, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, zaman. Zaman berzaman, sampai permulaan, sampai penghabisan. Itu semua wal-as, demi dalam kerugian kalau orang tu manusia itu disebut sebab dia tak dapat wal-as tu adalah masa tu sendiri mengesakan Allah. Start jadi masa sampai akhir, bila-bila sentiasa mengesakan masa sendiri, mengesakan Allah. Jadi hidup kau ni adalah mengesakan Allah. Waktu tak usah kira berungkit-ungkit lah. Engkau ni memang gitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu, sentiasa tetap diri kau mengesakan Allah. Tak esakan Allah yang kau rugi. Ada ya diri kau rugi. Maknanya dalam kerugian. Maknanya diperbodoh oleh diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Sebab kita sekarang kita dah faham, Allah dah bagi jelas pada kita. Beruntung kita dapat hala tuju sebenar. Di dunia lagi ini kita dah kenal Allah, kita tak mau ada diri tanda dia. Sebab kita tahu dia yang menyusun segala-gala dia. Diri kita ni semua komplit, daripada alam roh sampai kita ke pada mahsyar, sampai kita masuk syurga ke neraka, semua dia ada di dalam kekuasaan Allah. Tinggal dia nak tajalikan dia tu. Kalau kita pandang di situ cerita-cerita dia semua, kisah-kisah dia ya semua ni, kepada kita ni semua dia dah tahu semua kisah. Kita cuma jangan jadi pembangkang. Jangan mempertikaikan. Kita nak jaga tu. Jangan mempertikaikan. Kau tu tak ada, jangan pertikai-pertikai lagi nak tanya. Ni aku ada ni ya Allah. Ni. Jangan pertikaikan, jangan nak ajak-ajak berbalah-balah lah dengan otak engkau ke, dengan siapa-siapa ke. Dia tak baca, tak percaya, sudah tinggalkan. Kita kena tahu tak ada. Kita jangan berangan. Kalau rasa kita hidup, itu angan susah lah ni, kejap-kejap saya rasa ada. Tak apa. Wa inna ma'al usri yusran, Allah yang nak senangkan, nak mudahkan kita. Kalau kita betul-betul nakkan Allah, Allah pasti akan mudahkan. Saya pun tak mampu, saya cakap je boleh. Jangan tertipulah. Saya pun tak mampu. Sebab kita semua tak ada kemampuan. Rasulullah sendiri pakai la haula wala quwwata. Nabi sendiri, aku tak ada dah. Tu aku minta pada Allah, walau sedetik, walau sekelip mata, walau senapas aku turun naik berhenti, jangan kau biarkan aku merasa aku mengurusinya. Aku minta ya Allah. Pasal Rasulullah kenal kan, paling kenal. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah dah terlalu kenal Allah. Dia tak mau, dia berdoa pada Allah. Jadi kita kalau dah betul-betul dibagi kenal oleh Allah, kita betul-betul nak, kita faham, itulah dia hala tuju hidup kita sebenar. Itu yang manis, tiada senyum je kita dah. Mati ke, hidup ke, campak kat mana pun, kita dah mohon pada Allah. Kau campak kat aku kat mana pun tak apa ya Allah, yang penting aku tak nak dengan yang lain ya Allah. Tolong ya Allah, aku nak ikat dengan kau, ikat sampai aku ikat matilah aku. Tolonglah ya Allah, aku minta tolong ya Allah, janganlah pisahkan aku walau sedetik sesaat, aku tak nak. Tu Rasulullah minta. Tak? Sebab aku dah tahu ya Allah, engkau aja ya Allah. Aku keluar aja sekejap habis aku ya Allah. Aku ada rasa diri, tolonglah ya Allah. Allah nak bagi mantap, Allah bagi ujian. Allah tahu. Dia bagi satu step ujian. Untuk kita tahu masih ada lagi nafsu syahwat kita. Apa nafsu syahwat tu? Maknanya keinginan untuk membangkang, untuk mempertikaikan. Kita tak sedar, kita dah membangkang Allah Ta'ala. Maknanya kita nak ada diri kita, maknanya kita dah membangkang pada Allah. Sedangkan engkau tak ada. Engkau
untuk aku. Jadi ikut aja apa yang aku dah suruh. Skrip-skrip yang aku cerita tu, aku yang tahu menceritakan. Engkau ikut dia apa yang. Jadi cerita dia engkau masuk dalam longkang cerita Allah Ta'ala. Lepas tu kau protes. Kau ingat-ingat, macam mana ni boleh masuk dalam longkang ni. Kau membangkang, kau memprotes. Tapi bila dia dapat nikmat, kau tak bangkang. Tu. Jadi Allah ajar kita, setiap apa kehidupan kita, kita jangan fikir kita yang boleh membuat. Sebenarnya kehidupan kita yang ke depan ni sesaat, saya cakap, kita tak mampu nak apa ke depan sesaat ni sebenarnya. Semua di bawah kekuasaan. Cuba kita dudukkan di situ. Maknanya kita dah tahu, maknanya Allah yang tahu urus diri kita. Jalan aja dengan sentiasa tetap diri kita dengan Allah dan jalan. Lepas tu rasakan kemanisan dengan. Apa pun dia nanti semua manis. Yang tak manis tu tadi bila kita membangkang, bila kita kata ada diri kita tu, dia akan masuk. Jadi alhamdulillah ajar maknanya train diri kita di situ. Sampai betul-betul nanti kita betul-betul tak ada rasa kedirian kita. Diangkatnya kita tak ada lagi rasa keadaan diri kita. Maknanya yang adanya kita rasakan dia je. Hingga kan setiap apa perkataan kita perkataan dia. Setiap pendengaran yang kita dengar daripada pendengaran dia. Setiap apa yang kita lihat dari penglihatan dia. Mana setiap penglihatan yang kita melihat daripada menggunakan penglihatan Allah, nescaya kita akan tak nampak yang lain melainkan yang nampak dia juga. Begitu juga apa yang kita dengar, kita menggunakan pendengaran dia, kita mendengar, pasti yang dengar tetap mengesakan Allah. Begitu juga apa yang kita keluarkan daripada mulut kita, bila dia daripada kalam dia, maka tetap kalam kita akan pergi masuk ke rongga-rongga orang, ke rohaniah semua dengan mengesakan Allah. Bahagia. Ya? Itu tempat yang saya cakap tadi, setenang-tenangnya. Dengan siapa tu? Irji'i ila Rabb. Dapatkan. Ya? Semalam cara penyampaian gini. Ini hari dibagi begini. Dia lebih titik beratkan kepada keteguhan. Minta Allah Ta'ala teguh. Jadi ini cara nak teguh tu, salah satu Allah Ta'ala kata gitu. Kita kena tahu target sebenar kita hidup. Target macam saya nak pergi Kelantan. Ya, target dia Kota Baru lah. Target. Tapi saya mesti tahu landasan-landasan tu. Sini ke Gombak dulu, Gombak ke Karak. Saya mesti tahu dia punya apa? Step-step gitu. Jadi kita kena kenal benda tu lah. Tu jadi Quran tu ada kisah-kisah tu. Kita akan menghadapi kisah-kisah yang macam tu nanti. Skrip-skrip yang apa yang ada dalam Quran yang Nabi-Nabi dikisahkan tadi. Kan? Jadi kita menghadapi itu dengan siapa? Allah yang menghadapinya, bukan kita. Selama ni kita ingat kita yang hadapi. Kita boleh ni. Padahal ya Allah, dusta semua, kazib semua kita ni. Tak ada nenek moyang kita, tak ada pelajaran ni apa. Seolah-olah nenek moyang kita tak ada pelajaran ni ke? Ada. Cuba kita renung balik kan. Sebenarnya itulah yang nenek moyang kita daripada Nabi Adam sampai apa semua Nabi-Nabi semua bawa ni lah. La ilaha illallah. Adam, Nabi Allah, Ibrahim. Tengok darjat dia kan. Kalau Rasulullah tu lain lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi Adam dia Nabi Allah aja. La ilaha illallah Nabi Adam Nabi Allah. Dia tak boleh pakai Rasulullah. Sebab mana ada manusia waktu tu, dia tak ramai lagi. Tak ramai kan. Tapi bila umat dia ramai macam Nabi Musa, Rasulullah kan umat ramai, dia panggil Rasulullah. Dia tinggi. Dia punya perbezaan sebutan tu. Tapi yang penting macam mana pun diri dia orang sentiasa tidak
Tidak ada merasa diri. Sebab la ilaha illallah tu tadi tetap. Ke Nabi Adam sebut lain? Nabi Adam sebut lain ke? Perkataan yang pertama Nabi Adam sebut perkataan apa? Bila masuk roh apa? Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Tadi saya dah cerita awal tadi. Tafsir dia segala puji bagi Allah. Maknanya siapa yang puji tu? Jadi mengapa ada engkau rasa engkau puji dia? Itu memang betul lah perkataan kita kata. Engkau memuji engkau, tapi kita rasa kita yang puji dia. Betul? Tak betul tu. Kan? Jadi kita kena buangkan kedirian kita, baru manis. Di engkau